Sambutan Hari Wanita Sedunia atau juga dikenali sebagai Hari Wanita Antarabangsa disambut setiap tahun pada 8 Mac bagi meraihkan peranan wanita dalam pelbagai bidang. Dan untuk laporannya, kita bersama Azri Idris di mana? Silakan Azri. Azri. Terima kasih Liana, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di luar sana, termasuk mak, kakak dan juga adik saya. Ya, 8 Mac merupakan hari istimewa buat semua wanita di luar sana, dan tema tahun ini yang telah ditetapkan oleh Wanita Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ialah Choose to Challenge ataupun memilih untuk mencabar. Dan saya kini berada di program sambutan Hari Wanita anjuran 3 organisasi, dan tujuan utama program ini adalah untuk meraihkan Hari Wanita Antarabangsa 2021 dan bagaimana kaum wanita perlu bertindak terhadap cabaran masa kini. Jadi bersama-sama saya hari ini ialah Yang Berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang merupakan Ahli Parlimen Batang Lupar. Terima kasih Datuk Seri, selamat Hari Wanita. Terima kasih. Okey, mungkin Datuk Seri boleh ceritakan mengenai pengisian program kita pada hari ini. Okey, bagi saya program hari ini adalah sesuatu yang saya kata sharing session. Sebab di sini masing-masing kita ada kepakaran masing-masing lah. Macam saya ditanya mengenai apa agaknya tindak tanduk wanita semasa pandemik. Jadi saya berkongsi sedikit on that one. And then I think there about ramai lah speaker hari ini. Jadi kami semua dibagi 3 minit untuk share. Yang mana bagi saya ini adalah sesuatu tingkah laku yang baik. Because it's good untuk kita sekali-sekala datang, dan khususnya untuk Hari Wanita International Women's Day ni, kita berjumpa, kita bertukar pandangan dan fikiran, dan kita boleh bertanya sesama sendiri sebab kepakaran tu berlainan. Adanya hakim, adanya in the medical line, adanya macam-macam. Jadi ketua pengarah lah, bekas ketua pengarah, bekas pengurusi LPPKN. Jadi sebenarnya kita boleh share dan kita boleh kongsikan pengalaman. Itu bagi saya yang penting. Dan bersesuaian dengan tema Choose to Challenge, lagilah we have to lihat the strength that we have, kekuatan kita, dan macam mana kita boleh mengembangkan lagi kekuatan ini kepada wanita-wanita lain di seluruh Malaysia. Bukan saja seluruh Malaysia, bagi saya seluruh dunia. Bagaimana konteks tema yang telah ditetapkan oleh PBB, iaitu macam Datuk Seri kata memilih untuk semua wanita-wanita. So bagaimana dalam konteks Malaysia sambutan bagi tema itu bagi semua wanita di Malaysia ni? Kita ambil berat mengenai tema ini, memang bersesuaian khususnya dalam pandemik COVID-19. Memang keadaan dalam pandemik COVID-19 ini kita kena berani untuk mengambil cabaran. Sebab apa? Sekarang ni bukan normal biasa, tapi adalah normal baru. Sebagai contoh, yang tak pernah tahu dengan komputer, dengan apa benda itu IT, dia kena sebab nak to survive. Dia kena masuk bisnes online. Sebab kan sekarang tak boleh sangat keluar. Tetapi daripada the confine of your house, dari rumah, you boleh berniaga dan sebagainya. So take the challenge. And then take the challenge untuk belajar yang baru. Take the challenge untuk berani mengambil langkah untuk mencuburi bidang-bidang baru demi untuk bagi saya survival. Sebab apa? Sebagai wanita, memang wanita yang banyak terkesan oleh pandemik COVID. Sebab mereka sebagai sendiri, sebagai worker, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai isteri dan sebagainya. So you are impacted. Jadi kena memikir luar kotak. So how to go about? Then jangan sekali merasakan I tak retilah, I tak pandai, I orang kampung. Jangan. You must know, sebab you nak survive. You nak meneruskan kelangsungan hidup. Dan kadang-kadang bukan memikir sendiri tau, memikir siapa yang kita jaga tu. Anak, mak, bapa, sometimes these people tua kan. Dan ditambah lagi dengan keadaan COVID yang kita tak tahu sebenarnya, tak nampak enemy ini. Tetapi kita tak mau, kita nak menjaga. Kita nak menjaga dari segi kesihatan, kita nak menjaga dari segi kelangsungan, terus hidup. Macam sekolah kan tadi disebut. Online.
tak pernah langsung budak-budak ni tahu online, tak ada gadget pun. Cabaran. So become cabaran. Tapi kreativiti, saya difahamkan cikgu-cikgu di luar bandar, dia so kreatif tahu, dia buat sendiri. Sebab online ni tak ada, dia kena buat assignment supaya anak-anak didik tu tak ketinggalan. Tapi mencabarlah. Tapi this is what we mean. Pandemik COVID ni mengajar kita menjadi lebih kuat, lebih tabah dan berani to take up challenges. So itu memang bersesuaian dengan tema. Okay, YB, kita nak merujuk kepada kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh semua ahli parlimen wanita untuk menjadikan parlimen Malaysia sebagai parlimen yang peka gender. Jadi mungkin Datuk Seri boleh huraikan mengenai kenyataan itu bagi mengadaptasikan kepekaan gender dalam parlimen itu sendiri. Okey. Satu, for once. Julung-julung kalinya all the women parliamentarian get together. Tak kira parti, tak kira kaum, tak kira agama, bangsa. We came together. Sebab dengan cabaran-cabaran yang ada, we have to be together. We have to speak dengan satu suara. Dan kita menyebut di sini kita kata gender sensitive parliament. Undang-undang pun mesti towards gender equality. Bermakna bila kita kata gender ni bukan wanita tau. Kita mengata adalah kepada kita semua mesti menghormati dari segi wanita, lelaki dan sebagainya. So kita mesti peka. So kalau undang-undang itu tak salah, kalau undang-undang itu elok untuk wanita, tak salah lelaki, ahli parlimen lelaki membantu. Dan untuk makluman juga, di dalam itu disusunkan iaitu satu keutamaan kepada orang undang-undang yang very friendly, gender friendly undang-undang. Kedua, perbahasan mesti sentiasa peka kepada isu gender. Jangan sexist remark dan sebagainya yang pernah ni. Kita tak mahu lagi perkara itu berada dalam parlimen. Keduanya, kita gender budget responsive. Bermakna kita nak budget yang peka kepada keperluan gender. Bukan saja di Kementerian Wanita. Jangan anggap salah tau. It's all kementerian. So this is what kita hendak di antara yang kita himpunkan. Dan of course kita hendak memastikan bahawa penjawat-penjawat awam fair distribution dari segi kedudukan, maybe we want a better representation dari segi penjawat-penjawat awam atau wanita, because this one is very gender tak ada gender bias. Sebab mana kalau wanita itu merit dia mencukupi, dia naik pangkat lah. Kenapa kita melihat let's have more men or less of women? Tak mau. Kita nak segala-galanya based on merit. Dan satu lagi yang disebut dalam ini adalah to have lebih calon wanita. Tapi yang itu kita kena tackle ketua-ketua parti masing-masing. Okey, terima kasih YB kerana berkongsikan input sempena Hari Wanita Antarabangsa yang disambut secara rasminya pada hari ini 8 Mac. Dan untuk itu kita kembali bersama Liana di studio. Silakan Liana.